Okey. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Semua okey hari ni? Hello. Baik, Cikgu. Baik. Okey. Terima kasih Taniska. Alright, kita akan start. Saya bagi awak tengok beberapa gambar. Saya nak awak teka. Awak kenal tak orang yang saya gambar ni? Sekejap Macam ni. Alright. Ada nampak gambar yang saya tunjuk? Nampak, Cikgu. Okey, siapa tahu gambar ni gambar siapa? Saudara awak ke? Ada tak di antara gambar-gambar ni yang awak kenal? Nombor 1 tu siapa? Nombor 2 tu siapa? Nombor 3 tu siapa? Siapa tahu? Saya bagi clue. Yang ni atlet. Allah, sekejap Sekejap hang pula. Okey, nombor 1, siapa tahu? Ni siapa ni? Yang baju biru ni. Lee Hook Wei. Pandai. Mana awak kenal? Awak tengok sukan Ya. Okey, betul. Okey, nombor 2. Ini nombor 2 ni, kita kalau awak tengok Olimpik, awak akan kenal mereka ni siapa. Nombor 2, nombor 3 pun ada. Ni gambar terbaru saya ambil daripada Olimpik. Siapa kenal nombor 2 ni siapa? Dia acara sama dengan nombor 1 tadi tu. Okey, nombor 2 ni adalah Mumtaz Esa Barshim, iaitu pemain daripada Qatar. Okey, yang pertama tadi tu adalah yang kawan awak sebut Lee Hak Wei, iaitu pemain Malaysia. Yang kedua pemain Qatar. Okey, yang ketiga, saya dah dekat lengan dia tu, dekat dia punya lengan ni dah ada dia punya lambang negara. Agak-agak awak ni pemain daripada mana ni? Siapa tahu? Ni negara mana nombor 3? Itali. Pandai. Okey, nombor 3 adalah pemain daripada Itali. Okey, siapa nama dia? Nama dia Gianmarco Marco Tamberi daripada Itali. Okey, yang pertama tadi ni saya sebut adalah atlet Malaysia, iaitu atlet lompat tinggi, dan pada 2019 Lee Hak Wei ni dekat kejohanan dunia di Doha, Qatar, Lee Hak Wei ni menjadi atlet pertama sampai ke peringkat final. Maksudnya atlet Malaysia pertama lah sampai dekat peringkat final, dan rankingnya adalah kedudukan nombor 8. Okey, yang nombor 2 ni tadi, Mumtaz Esa Barshim daripada Qatar ni, pemenang pingat emas acara lompat tinggi lelaki dekat Olimpik Tokyo 2020. Siapa tengok Tokyo? Olimpik Tokyo? Ada yang tengok? Saya. Awak tahu kan? Okey, dia adalah pemenang pingat emas dekat Olimpik Tokyo. Tapi dia ni share emas. Agak-agak dia share emas dengan siapa? Dia berkongsi emas dengan siapa? Nombor 1. Kedudukan nombor 1 tu dikongsi dengan siapa? Siapa tahu? Dia kongsi emas dengan gambar nombor 3 dengan pemain daripada Itali ni. Kenapa? Kenapa dia share emas? Okey, sekejap lagi kita akan bincang kenapa mereka ni berkongsi emas untuk kedudukan nombor 1 untuk lompat tinggi. Okey, so sekarang ni awak tahu kan kita akan belajar pasal apa? Olahraga. Okey, olahraga asas kategori untuk lompat tinggi. Okey, cara lompat tinggi ni
adalah salah satu daripada acara olahraga yang diminati dan sentiasa mendapat perhatian ramai. Okey, lompat tinggi ni mula diperkenalkan pada tahun 1887 dan pada tahun 1896 acara lompat tinggi ni telah diperkenalkan pada sukan Olimpik, dah mula masuk Olimpik. Okey, acara ini menjadi perhatian ramai kerana pelbagai gaya lompatan digunakan oleh atlet. Okey, kiranya dekat dalam lompat tinggi ni kita ada macam-macam gaya. Nanti kita akan bincangkan. Alright, itu adalah untuk ni, untuk olahraga asas. Okey, untuk sejarah lompat tinggi pula. Okey, catatan terawal tentang lompat tinggi ialah pada abad ke-19 apabila satu pertandingan diadakan bagi menentukan siapa di antara segolongan profesional di England yang mampu melompat paling tinggi. Okey, dalam pertandingan yang diadakan pada tahun 1861, seorang berbangsa Scotland iaitu William Tivendale berjaya melompat setinggi 1.83 meter. Okey, bagaimanapun, cara lompat tinggi yang dilakukan pada masa dahulu berbeza dengan masa sekarang. Dulu palang yang digunakan hanyalah seutas tali sahaja yang diikat pada dua batang kayu yang dipacak pada tanah. Macam gambar yang saya tunjuk dekat tepi ni, awak nampak dia macam ada satu apa kata, seutas tali diikat pada dua batang yang dipacak pada tanah. Alright. Okey, cara membuat lompatan pula ialah dengan merapatkan kedua-dua kaki sambil badan melompat pada kedudukan statik atau menegak. Okey, ia menjadikan peserta seakan-akan melompat pada kedudukan berdiri dan menegak. Kemudiannya, beberapa cara dan kaedah lompatan dicipta dan diperbaiki dari semasa ke semasa. Okey, peraturan dan undang-undang juga berubah mengikut keadaan. Okey, pada peringkat awal sukan Olimpik pula, gaya yang digunakan ialah gaya statik dengan lompatan menegak. Itu dulu. Okey, gaya pelana pula mula digunakan oleh peserta-peserta Eropah, manakala gaya lentang diperkenalkan oleh peserta Amerika Syarikat. Okey, gaya gunting pula digunakan oleh kebanyakan peserta lompat tinggi asal yang diperkenalkan pada tahun-tahun suku pertama abad ke-20. Okey, siapa nak baca yang slide ni? Yang ada gambar orang ni, siapa nak baca? Dalam membincangkan acara lompat tinggi ini, satu nama yang tidak harus dilupakan ialah Dick Fosbury, iaitu seorang atlet lompat tinggi dari Amerika Syarikat yang memperkenalkan teknik lompatannya yang terbaru dan bertanggungjawab mempopularkan acara ini dalam Sukan Olimpik 1968 di Mexico. Peristiwa ini penting sehinggakan IAAF bersetuju menamakan teknik lompatan yang diperkenalkan oleh beliau sebagai lompatan Fosbury atau Fosbury Flop. Okey. Okey, kalau dalam lompat tinggi ni, mungkin ada di antara awak yang pernah dengar lompatan Fosbury ataupun Fosbury Flop. Itu adalah diambil sempena dengan nama, yang nama yang saya letak dekat slide ni. Itu adalah Fosbury. Kalau awak tak kenal, inilah Fosbury. Dick Fosbury yang itu iaitu seorang atlet lompat tinggi daripada Amerika Syarikat. Okey, Dick Fosbury ni, dialah yang memperkenalkan teknik lompatannya. Dia perkenalkan teknik lompatan dia sendiri. Dan bertanggungjawab mempopularkan acara ini dalam Sukan Olimpik 1968 dekat Mexico. Okey, sebabkan peristiwa itu, IAAF bersetuju menamakan teknik lompatan yang diperkenalkan oleh beliau sebagai lompatan Fosbury ataupun Fosbury Flop. Itu diambil sempena dengan nama orang yang kat gambar yang saya tunjuk kat slide ni. Okey, peraturan lompat tinggi. Adik nak baca? Giliran peserta membuat percubaan akan dijalankan dengan undian. Sebelum pertandingan dimulakan, hakim akan mengumumkan kepada peserta ketinggian lompatan permulaan dan ketinggian yang akan dinaikkan setiap kali berakhirnya satu-satu pusingan sehingga hanya seorang pemenang sahaja yang tinggal seri pada tempat pertama.
Jika seorang peserta sahaja yang tinggal, palang tidak boleh dinaikkan kurang daripada 2 cm bagi setiap pusingan. Penambahan bagi kenaikan palang tidak boleh dibenarkan. Okey, peraturan-peraturan lompat tinggi. First adalah giliran peserta membuat percubaan akan dijalankan dengan undian. Okey, macam semua acara, apa-apa pun yang kita nak buat, kita akan mulakan dengan undian. Dengan undian baru kita tahu kita ni akan buat percubaan ataupun kita akan mula untuk nombor yang keberapa, kan? Okey, nombor 2. Sebelum pertandingan dimulakan, hakim-hakim akan mengumumkan kepada peserta ketinggian lompatan permulaan dan ketinggian yang akan dinaikkan setiap kali berakhirnya satu-satu pusingan sehingga hanya seorang pemenang sahaja yang tinggal atau terdapat seri pada tempat pertama. Okey, kiranya sebelum pertandingan kita nak mulakan, hakim akan cakap ini berapa akan dinaikkan. Nah, lepas tu dah habis semua buat lompatan tu akan dinaikkan lagi, akan dibagi tahu lagi. Itu maksudnya nombor 2. Okey, nombor 3. Jika seorang peserta sahaja yang tinggal, palang tidak boleh dinaikkan kurang daripada 2 cm bagi setiap pusingan. Okey, penambahan bagi kenaikan palang tidak boleh dibenarkan. Alright. Okey, nombor 4, 5, 6, 7. Ada nak baca? Ada nak baca? Peserta mestilah melonjak dengan Peserta tidak dibenarkan menggunakan landas lari kawasan melonjak untuk latihan sekiranya pertandingan telah dimulakan. Seorang peserta boleh mula melompat setinggi mana yang disukainya ke atas tinggian permulaan dan paras tinggi yang berikutnya. Lompatan yang terbaik dari semua lompatan diambil dalam keadaan seri untuk tempat pertama. Okey, nombor 4. Peserta mestilah melonjak dengan sebelah kaki. Itu adalah peraturan untuk lompat tinggi. Okey, yang kelima. Peserta tidak dibenarkan menggunakan lari landas ataupun kawasan melonjak untuk latihan sekiranya pertandingan telah dimulakan. Kita tak, kalau pertandingan tu dah dijalankan, kita ni kalau contohlah turn kita ni belum start lagi, kita tak boleh nak buat latihan dekat lari landas yang orang gunakan untuk pertandingan. Itu maksud kita mengganggu pertandingan yang dijalankan. Okey, nombor 6. Seorang peserta boleh mula melompat setinggi mana yang disukainya ke atas tinggian permulaan dan paras tinggi yang berikutnya. Kiranya, okey, ini contoh ni palang. Okey, kiranya kalau awak nak melompat, awak boleh melompat setinggi mana yang awak suka. Sama ada ini palang ataupun awak lompat setinggi macam ni ataupun awak nak lompat rendah lagi. Tapi make sure lebih tinggi daripada palang. Maksudnya melempasi palang. Itu maksudnya. Okey, nombor 7. Lompatan yang terbaik dari semua lompatan diambil dalam keadaan seri untuk tempat pertama. Okey, awak ingat tak tadi saya cakap yang pemain daripada Qatar dengan Itali tu berkongsi emas. Okey, kenapa mereka berkongsi emas? Sebab sebab mereka berdua ni mencatat lompatan terbaik yang sama iaitu 2.37 meter. So mereka ni decide untuk kongsi emas. Kita boleh kongsi emas. So lompatan mereka tu diambil paling tinggi. Okey. Kesalahan-kesalahan yang biasa berlaku semasa lompatan. Alright, yang pertama, permulaan larian yang terlalu laju dan mengurangkan kelajuan pada 3 langkah terakhir. Mula-mula je laju, lepas tu bila dah nak lompat itu dia macam slow. Okay, nombor 2, langkah lari landas terlalu pendek hingga menyebabkan atlet terpaksa membuka langkah semasa melencong. Nombor 3, jarak tempat melonjak terlalu dekat dengan palang. Ini menjadikan jarak penujuan terlalu pendek dan terlalu kecil sudutnya. Nombor 3 tadi, nombor 4, peserta menggunakan kedua-dua belah kaki untuk melonjak ketika mula melompat. Kita kalau nak melonjak, kita kena guna sebelah kaki sahaja. Okey. Nombor 5, 6, 7, 8, 9. Ada nak baca? Ada volunteer? Tidak mengekalkan posisi menegak menyebabkan kepala dan bahu terlalu dekat dengan palang semasa melonjak. Terlalu cepat membengkokkan badan ke palang, menjunang ke arah palang, melonjak terlalu dekat. Kaki belakang terkena palang kerana hanyunan lutut tidak diselesaikan dengan cara melipat tumit.
Lengkungan badan tidak sempurna semasa layangan. Okey, nombor 5. Tidak mengekalkan posisi menegak menyebabkan kepala dan bahu terlalu dekat dengan palang semasa melonjak. Itu boleh menjadikan palang kita tu terjatuh dan seterusnya lompatan kita tidak dikira. Okey, nombor 6. Terlalu cepat membengkokkan badan ke palang. Nombor 7. Menjunam ke arah palang ataupun melonjak terlalu dekat. Nombor 8. Kaki belakang terkena palang kerana hayunan lutut tidak diselesaikan dengan cara melipat tumit. Dan nombor 9, nombor terakhir sekali, lengkungan badan tidak sempurna semasa layangan. Alright. Itu adalah untuk sejarah, peraturan dan juga kesalahan-kesalahan. Dan seterusnya adalah untuk peralatan, untuk awak tahu mengenai peralatan. Okey, peralatan lompat tinggi. Yang first sekali adalah tiang lompat tinggi. Nampak kan gambar yang saya bagi dekat sebelah tiang lompat tinggi tu? Ada kan dia punya gambar? Itu adalah tiang lompat tinggi. Okey, jika kedudukannya perlu diubah, hendaklah dilakukan selepas tamat satu pusingan yang melibatkan semua peserta. Maksudnya, kalau kita palang tu kita nak ubah ketinggian dia, kita kena make sure semua peserta habiskan dulu lompatan ni. Baru kita boleh ubah dia punya kedudukan. Okey, yang kedua tu kedudukan tiang ini hendaklah mempunyai alat bantuan khusus bagi membolehkan tiang ditegakkan tanpa mudah dijatuhkan. Dan yang ketiga, 2 batang tiang diperlukan dan tiang-tiang ini tidak boleh diubah semasa pertandingan sedang dijalankan. Maksudnya tak boleh ubah sesuka hati awak, tiba-tiba awak nak berubah pergi tempat lain, tak boleh. Okey, nombor 2. Palang lompat tinggi. Okey, palang lompat tinggi ni hendaklah diperbuat sama ada daripada kayu, logam atau bahan yang sesuai dengan berbentuk bulat atau segitiga. Okey, panjang palang pula hendaklah sesuai dengan jarak kedua-dua tiang yang dipasangkan. Maksudnya palang tu tak boleh maksudnya palang tu tak boleh terlalu pendek. Kita kena make sure yang palang tu boleh dipasangkan dekat kedua-dua tiang. Okey, yang 3, palang diletakkan pada tiang menerusi alat sokongan khas. Dan yang terakhir, alat sokongan khas mestilah mudah dinaikkan dan diturunkan pada tiang. Okey, kawasan mendarat. Ada nak baca? Sebelum beberapa Siapa nak baca? Tak apa, seorang baca atas, nanti seorang baca yang pengukur, pita pengukur. Okey, yang tak kisahlah siapa nak baca kawasan mendarat. Sebelum beberapa teknik atau gaya lompatan diperkenalkan, kawasan pendaratan hanya terdiri daripada satu kawasan khas yang diisi dengan pasir lembut dan lembap. Kini tilam atau pengalas lembut bergetah yang berbentuk segi empat digunakan. Tilam berspring dan bergetah boleh digunakan. Tilam atau pengalas lembut hendaklah ditempatkan betul-betul selepas kedua-dua tempat. Okey, kawasan mendarat yang ke atas ni, yang 3 gambar yang saya bagi awak tu, itu adalah kawasan mendarat. Okey, yang gambar first yang hitam putih tu adalah kawasan mendarat pada zaman dahulu. Sebelum munculnya 2 gambar yang terakhir yang macam tilam tebal dengan tilam warna hijau yang awak nampak. Okey, sebelum beberapa teknik atau gaya lompatan diperkenalkan, kawasan pendaratan hanya terdiri daripada satu kawasan khas yang diisi dengan pasir lembut dan lembap yang macam gambar yang first kali yang atas tu. Okey, awak nampak dia berpasir lembut dan juga lembap. Okey, sekarang pula tilam ataupun penggalas lembut bergetah yang berbentuk segi empat digunakan. Okey, macam gambar yang kedua dengan yang ketiga. Dekat sekolah ada yang nombor 3 ni. Nombor 3 ni ada dekat sekolah. Okey, dan tilam berspring dan bergetah boleh digunakan. Okey, tilam ataupun penggalas lembut hendaklah diletakkan ataupun ditempatkan betul-betul selepas kedua-dua tiang lompat tinggi. Maksudnya ini tiang, 2 tiang dan awak hendaklah letak betul-betul selepas
Tilam tu hendaklah letak betul-betul selepas kedua-dua tiang lompat tinggi. Okey, yang keempat, pita pengukur. Tadi siapa nak baca? Untuk mengukur ketinggian lompatan yang berjaya dilakukan oleh setiap peserta, ukuran hanya dibuat sekali sebelum lompatan dimulakan selepas palang dinaikkan. Kini alat pengukur elektronik digunakan bagi menjadikan proses pengukuran dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Okey, pita pengukur ni of course lah nama pita pengukur itu adalah untuk mengukur ketinggian lompatan yang berjaya dilakukan oleh setiap peserta. Tetapi sekarang ni dah moden. Kita dah tak guna sangat untuk pita pengukur. Kita guna yang elektronik punya. Okey, ukuran hanya dibuat sekali sebelum lompatan dimulakan selepas palang dinaikkan. Dan macam saya cakap tadi, kita dah guna pengukur elektronik untuk menjadikan proses pengukuran dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Okey, nombor 5 adalah kawasan lari landas atau landas lari ataupun kawasan lonjak. Jarak minimum landas lari ni ialah 15 meter kecuali dalam pertandingan-pertandingan yang dijalankan mengikut peraturan 1A, B dan C. Okey, jika keadaan mengizinkan, jarak minimum ini sepatutnya 25 meter. Keseluruhan kecurunan maksimum pada 15 meter terakhir landas lari dan kawasan lonjak berbentuk separuh bulatan yang pusatnya terletak di tengah-tengah di antara tiang-tiang tegak dan berjejari minimum. Okey, kawasan mendarat mesti ditempatkan supaya kemarahan atlet ke arah kecurunan menurun. Kawasan lonjak hendaklah rata. Seorang peserta boleh menggunakan satu atau dua penanda yang disahkan oleh pihak Jawatankuasa Pengelola bagi membantu di dalam larian dan lompatannya. Itu adalah landas lari dan kawasan lonjak. Ini peralatan-peralatan yang mesti ada ketika acara lompat tinggi. Okey. Fasa-fasa. Ada nak baca fasa lompatan tinggi? Wakil lelaki ada nak baca? Penujuan lari palang. Lonjakan tindakan kaki untuk menaikkan badan. Layangan gaya dan kedudukan badan ketika berada di udara dan di atas palang. Pendaratan sentuhan badan dan bahagiannya dengan tempat mendarat. Okey. Ini adalah untuk fasa-fasa lompat tinggi. Sebelum kita buat lompat tinggi, kita ada fasa-fasa yang kita kena ada sebelum kita melonjak naik. Maksudnya sebelum kita buat lompatan. First adalah penujuan. Okey, apa itu penujuan? Penujuan ni adalah larian menghala ke palang. Okey, untuk fasa larian landas ataupun penujuan ni, kita ada kelajuan. Iaitu kelajuan ni maksudnya atlet dikehendaki berlari secepat mungkin tetapi dengan kelajuan yang terkawal. Ia akan mengambil masa yang lebih lama untuk melintasi palang kerana tinggi palang. Okey, yang kedua kita ada kelajuan, lepas tu kita ada arah. Maksudnya menuju ke arah palang pada sudut 20 darjah ataupun sehingga 30 darjah dari satah tegak palang. Untuk gaya Fosbury Flow, dekat bahagian akhir lari landas, atlet perlu mengubah arahnya pada satu lekungan. Ini dilakukan untuk mendapatkan daya centrifugal. Okey, maksudnya dekat sini nanti dekat penujuan ni kita akan buat satu lari landas iaitu berbentuk J. J iaitu yang bertujuan untuk menambah kelajuan optimum bagi memindahkan daya yang berdatar kepada daya menegak. Okey, dalam fasa penujuan ni juga atlet perlu membuat larian untuk memperoleh daya yang tinggi untuk membuat lonjakan. Jarak larian untuk membuat lompatan bergantung kepada ketinggian peserta dan keberkesanannya. Pelompat ataupun atlet mesti mengukur 7 hingga 9 langkah larian. Ukur jumlah langkah dengan mengira langkahnya sambil berlari bermula dari tempat lonjakan di hadapan palang. Okey, lonjakan. Nombor 2 adalah lonjakan. Apa itu lonjakan? Lonjakan maksudnya tindakan kaki untuk menaikkan badan awak. Okey. Atlet berada 3 ataupun 4 langkah sebelum mula melonjak untuk melayangkan badan ke atas palang. Pengukuran posisi pula, posisi badan dan gaya berlari digabungkan bersama. Okey, apabila hampir dengan tempat untuk melonjak, kaki yang akan melonjak seharusnya berada di posisi selari dengan palang lompatan. Okay, gaya tangan penting. Sebab apa? Sebab nak membantu mengangkat badan atau ketika kita melompat.
Okay, ketika kita bergerak dengan dalam langkah yang terakhir, kedua belah tangan dihayunkan ke belakang. Okay, mulakan pergerakan melompat dengan membawa kaki belakang ke hadapan serta mengangkat kaki dengan peha selari dengan permukaan gelanggang. Okay, kaki hadapan ataupun kaki yang paling kuat digunakan untuk melonjak. Okay, tangan dihulurkan ke atas untuk memandu ataupun mengawal pergerakan badan ke atas palang. Okey, nombor 3 adalah layangan. Apa itu layangan? Layangan adalah gaya dan kedudukan badan ketika berada di udara dan di atas palang. Awak dah lonjak, awak berada di atas udara. Itu namanya kita dah berada pada fasa layangan. Okey, maksudnya selepas keseluruhan badan telah dilonjak ke atas, atlet akan cuba melentikkan badan untuk melepasi palang. Kita ada kat fasa layangan, kita akan try lentikkan badan kita untuk melepasi palang. Okay. Kedua-dua belah tangan kita ni, kita luruskan selari dengan rusuk badan. Okay. Kaki dibiarkan bebas untuk memudahkan pelompat melenturkan badan iaitu pada bahagian pinggang. Okay. Lenturkan ataupun lentikkan badan membantu bahagian punggung atlet melepasi palang. Okay. Dan last sekali adalah fasa pendaratan, iaitu sentuhan badan dan bahagiannya dengan tempat mendarat. Okay, dalam fasa pendaratan ni, atlet lepas dia dah melepasi palang, dia akan jatuh dari tinggi ke bumi. Okay, atlet perlu menyediakan dirinya dengan kedua lutut ni dan dagunya rapat ke dada. Dan mulut mesti ditutup supaya kita tak tergigit lidah. Dan untuk mengurangkan hentakan, atlet mesti cuba mendarat pada bahunya. Okay, itu adalah keempat-empat fasa iaitu fasa penujuan, lonjakan, layangan dan pendaratan. Okey. Ini adalah gaya lompat tinggi Fosbury Flop. Okay, dalam lompat tinggi, kita ada beberapa gaya. Tapi untuk lompat tinggi ni, kita akan fokus kepada gaya lompat tinggi Fosbury Flop. Dalam awak punya buku teks, ia memfokuskan kepada lompat tinggi gaya Fosbury Flop, yang tu yang orang yang tadi saya tunjuk kat awak. Okay, ini adalah yang saya explain dekat awak tadi tu, fasa-fasa. Yang fasa-fasa yang ini, penujuan, lonjakan, layangan dengan pendaratan, ini adalah fasa dia. Ini yang pertama yang awak nampak adalah fasa penujuan, iaitu dia berlari. Dia berlari iaitu mengambil 7 hingga 9 langkah larian, di mana 3 langkah terakhir itu berbentuk melengkung. Ini fasa penujuan. Okey, nombor 2 adalah lonjakan, yang gambar lonjakan. Maksudnya dia dah berlari untuk lari landas ataupun penujuan, dia akan ready untuk membuat lonjakan. Maksudnya sebaik sahaja pelompat mengakhiri larian yang melengkung, kaki luarnya melonjak dengan kuat apabila memijak tanda lonjakan yang hampir seri ataupun yang hampir selari dengan palang. Okay, yang ini adalah layangan. Maksudnya atlet dah ada di udara sambil melentikkan badan. Dan last sekali adalah pendaratan. Maksudnya bila kita nak mendarat, kita hendaklah mengangkat kaki ke atas, menarik kepala dan dada ke arah kaki. Okay, kedua-dua tangan diangkat ke atas dan mendarat di bahagian belakang badan ataupun dekat bahagian bahu dia. Itu adalah 4 fasa. Saya bagi awak video. Dan awak tengok video ni, nanti saya akan tanya apa yang awak faham video ni. Ini adalah untuk awak tahu lagi lanjut mengenai lompat tinggi. Ni gaya Dick Fosbury ataupun gaya Fosbury Flop. Kita melepasi palang dengan menggunakan bahagian belakang bahu terlebih dahulu diikuti dengan fasa pendaratan. Okay, ini adalah turutan melakukan Fosbury Flop. Kalau awak tengok, dia ada beberapa yang awak perlu faham, iaitu daripada larian landas. Larian landas itu adalah berbentuk J. Kalau awak perhatikan, dia berlari
seolah-olah berbentuk J. Kemudian baru dia pergi ke fasa lompatan. Okay, awak tengok mula fasa lompat dia berlari untuk larian landas J, fasa lompatan dan juga dia mendarat. Awak tengok macam mana dia buat. Ini adalah untuk larian landas J yang saya explain dekat awak tadi. Itu kalau awak perhatikan dia berbentuk J. Larian landas J ni bertujuan untuk menambah kelajuan yang optimum bagi memindahkan daya mendatar ketika kita nak membuat lompatan. Ini dia dah melonjak. Pasal layangan dan juga terus mendarat. Mendarat sambil mengangkat kaki supaya kita ni melepasi palang. Itu adalah untuk fasa. Untuk awak faham apa itu fasa penujuan sehingga fasa mendarat. Dan saya akan share juga dekat awak video. Saya nak dalam video ni awak kenal pasti cara untuk melakukan lompatan yang berkesan. Kalau awak nak rujuk, awak boleh rujuk dalam buku teks. Cara untuk melakukan lompatan berkesan. Buku teks untuk awak tengok orang ni buat lompat tinggi dan awak kenal pasti cara dia. Dia meneruskan dan cabarannya. Kita sedang mencari emas yang kedua selepas kejayaan Haikal Hanafi sebelum ini. Juga untuk meneruskan penguasaan Malaysia dalam acara lompat tinggi di Masya Sukansi. Nauraj kali ini lebih baik, cantik. Biarpun palang itu bergegar, tetapi sekadar sentuhan mesra saja ke atas palang, jadi dia berjaya dengan ketinggian 2.21. Kita lihat dengan menggunakan kaki kirinya untuk menganjakkan badannya melepasi palang. Baik lompatan ini. Hapway, percubaan yang kedua. Lee Hapway lepas tanpa menyentuh palang. Alright. Sistem scoring pun kita kena standby siap-siap. Tetapi saya mengharapkan bahawa kedua-dua peserta negara ini dapat mengekalkan konsistensi mereka tanpa melakukan banyak kesilapan. Hapway mencuba pada percubaan yang terakhir. Tak berjaya juga, sayang. 2.25 kalau diikutkan adalah awak dah tengok video tadi tu, video yang mereka buat untuk lompatan tinggi, dan saya nak awak listkan cara yang berkesan untuk melakukan lompat tinggi. Awak boleh rujuk buku teks muka surat 76. Sambil awak buat tu, saya akan tunjuk kepada awak satu video Zumba. Maksudnya kan sekarang PKP, so kalau time-time petang awak bolehlah buat dengan family awak ataupun dengan adik-beradik awak. Okay, sementara awak buat tu, saya tunjukkan video Zumba. Lepas ni kita bincang. Ada dengar suara tak?
Dengar cikgu. Dengar. I don't care. I'm proud of it. 난 잘없네. 너무 알았네. 나는 항상 나였길. 소각해. 나는 전혀 신경 쓰지 않네. 나는 역할은 나야. 그 이유가 뭐든 간에. I know what I am. I know what I want. I never gon' change. I never gon' change. 내게 사실 I do my thing. I love myself. I love myself. I love my fellow, my face and my world. 내 손안에 몇십 년 내가 있어. 오늘도 다른 날 맞이. 어차피 전부 다 나에게. 거리보다는 게 달리네. Running man, running man, running man. 어쩌고 저쩌고 떠들어도 돼. Talk. Do what I do. You can know 너는 잘하. You can stop me loving myself. You can stop me loving myself. It's okay. Remind myself it's okay. It's gonna be okay. Alright. Ada dapat jawapan? Cara untuk melakukan lompatan berkesan daripada video yang sebelum tadi tu saya tunjuk dekat awak. Ada? Ada yang dapat? Berlari. Awak boleh rujuk. Berlari dengan kelajuan yang terkawal. Okey, betul. Kita kena untuk mendapatkan lompatan yang berkesan, kita kena lari dengan larian yang ataupun kelajuan yang terkawal. Okey, lagi ada dapat? Selain daripada kelajuan yang terkawal, lagi? Ada? Lompat tanpa bersentuh palang. Okey, itu betul. Kita kena lompat ataupun lompat tanpa kita sentuh palang. Okey, lain? Ada dalam buku teks awak boleh rujuk juga. Lompat lebih tinggi daripada palang. Okey, betul. Lompat lagi tinggi daripada palang. Itu untuk melakukan lompatan berkesan. Okey, sebelum kita ada dekat fasa layangan ataupun fasa lonjakan tu, apa kan dekat fasa lari landas kan? Apa yang perlu kita buat? Untuk Lari dalam bentuk J. Okey, betul. Kita kena lari dalam bentuk J. So, kita boleh tak gunakan tandaan awal?
kita buat tanda supaya langkah larian kita ni menjadi sama. Boleh tak kita buat tandaan? Boleh. Okey, betul. Kita juga boleh membuat tandaan pada supaya langkah-langkah kita ni menjadi sama. Okey, lagi apa lagi? Kaki Mendarat macam mana? Mendarat? dengan menutup mulut. Okey, betul. Boleh juga. Kita mendarat dengan menutup mulut supaya kita tak tergigit lidah. Okey, lain ada dapat? Selain Rishima? Lompat dengan satu kaki. Okey, betul. Lompat dengan satu kaki. Kita tak boleh lompat dengan kedua-dua kaki. Okey, lagi? Apa lagi? Yang lain ada dapat? Bahu? Jatuh dulu apabila mendarat. Kita mendarat menggunakan bahagian bahu. Maksudnya kita mendarat, kita make sure kalau nak lagi kita nak selamat, kita mendarat dengan bahagian bahu. Okey, lagi? Ada dapat? Itu saja yang Rishima. Ya, cikgu. Okey, terima kasih. Alright, saya akan tunjuk awak lagi video. Dan saya nak awak kena pasti peralatan yang digunakan, gaya apa yang digunakan, fasa-fasa ataupun kesalahan yang terdapat dalam video. First, awak kena cari dulu peralatan, gaya dengan fasa-fasa. Boleh? Kenal pasti 3 benda ni dulu. Peralatan apa, gaya apa yang digunakan dengan juga fasa-fasa. Right? Okay, kena pasti peralatan, gaya apa dan fasa apa yang digunakan. Fasa-fasa apa yang digunakan. Naurat Singh Radwa di Victoria. Masih lagi belum Naurat bersedia Singh ni kawasan pun ini. salah seorang daripada atlet Malaysia. Allah. Sementara nanti insyaAllah saya nak sampaikan akan 100 meter semifinal yang ketiga, di mana di situ ada Johan Blake dan juga Justin Gatlin untuk sama-sama kita saksikan mampukah mereka melayakkan diri ke final juga. Xiang Guowei dari China dengan ketinggian 2.38 meter. Entry-nya berusia 25 tahun. Merupakan nampingan perak di Incheon pada 2014. Dan di London 4 tahun yang lalu, Guowei dengan ketinggian 2.21 meter saja untuk pusingan dan kelayakan. Debut di Olympic Games untuk Naurat Singh Radwa. Ditemani oleh bapanya juga atas sumbangan daripada sebuah pertubuhan dan juga persatuan sebagai motivasi beliau. Baik, lompatan yang dapat dilakukan lega. Debut yang cemerlang di Olimpik ini. Suhu di luar sana adalah sekitar 22 darjah Celsius di Estadio Olimpik. Dah kena pasti dah. Apa peralatan dia, gaya apa yang tadi diguna dengan fasa-fasa dia. Dah kena pasti dah. Apa yang awak nampak peralatan dekat stadium tadi tu? Palang. Okay, palang. First kali tadi video tu memang dia dah tunjuk palang. Ada apa lagi? Tiang. Selain pada palang. Okay, tiang tu. Ada berapa? 2. Okay, betul lagi. Pita pengukur elektrik. Elektron.
Betul. Itu diukur ketinggian. Kita kena, sebelum tadi yang peserta Malaysia tadi tu buat lompatan, dia kena ukur. Okay, lagi? Kita nak mendarat dekat mana? A mattress. Kita kena mendarat dekat tadi yang tebal segi empat tadi tu. Tu apa? Tilam. Tilam yang bergetar ataupun spring. Okay, lagi? Spring. Okay, betul lagi? Yang lain tak ada dapat jawapan ke? Landasan. Okay. Dekat landasan. Okay, betul. Ada landas lari. Okay, dekat baju atlet Malaysia tadi tu. Dia pakai baju macam mana? Dia Longgar. pakai baju tebal ke? Dia pakai baju yang nipis. Dia pakai kasut, dia tak pakai selipar. Okey, untuk gaya, tadi tu dia buat gaya apa? Gaya pelana ke? Apa tadi kita belajar? Pasal gaya apa tadi kita belajar? Itu adalah gaya Fosbury. Dia buat gaya Fosbury. Yang dia lagi? Ada lagi dapat? Ada fasa-fasa dia tak? Yang lain? Fasa melompat. Okay, fasa melompat. Okay, yang first kali kita kena ada fasa penujuan. Okay, yang kedua? Kedua fasa apa? Fasa lonjakan, Mengira. fasa layangan, fasa pendaratan. Okay, betul. Okay, betul Rishima. Alright. Dan saya akan tunjuk awak video lagi. Dan awak kena cari apa kesalahan yang dilakukan oleh pelompat jauh ni tadi. He'll be disappointed with that. It's obviously nice and relaxed, but you know when you get one little failure like that, and you're up against a man like Bondarenko, then that little failure could count against him in the final stages of this event. It really could. Yeah, maybe a little bit too casual. I'm not sure I see the reason for wearing tights on a night like this. The infield, who these days jumps with a real arrogance, a real strut, and that is so important in this discipline where psychology is such a critical factor. 242 makes him equal second highest jumper in history. That was some little warm-up pop up there. World champion, and one of the toughest to beat in the world of athletics now. He's very, very stubborn, determined in the way he approaches competitions. That said, he was actually beaten in Birmingham just a couple of weeks back by Bashim. Here we go. Oh, he was so casual about that. He almost forgot. Okay. Untuk yang peserta pertama tadi tu, dia dah buat lompatan. Lepas tu palang tu pula jatuh. Kenapa palang tu boleh jatuh? Siapa boleh detect apa yang Terkena kaki. kesalahan yang Kaki. dilakukan? Terkena kaki. Betul. Kaki. Okay, betul. Kaki dia terkena palang. Sebab tu dia punya palang tu boleh jatuh. Itu kalau contoh palang kita dah jatuh, lompatan tu dikira ataupun tidak? Tidak dikira. Tidak. Okay, betul. Okay, betul. Maksudnya lompatan tu kita tak kira. Kita tak ambil kira. Okay, selain daripada kaki dia terkena palang, dia punya hayunan lutut pun tak diselesaikan dengan cara melipat tumit. Dan dia pun tak mengekalkan posisi menegak yang menyebabkan kepala dengan bahu dia terlalu dekat dengan palang semasa nak melonjak. Dan boleh kita tengok juga terlalu cepat membengkokkan badan ke palang. Tu menyebabkan itu adalah kesalahan yang dilakukan. Dan untuk sebagai latihan awak, boleh tak saya nak minta awak buat cara lompat tinggi. Tapi cara lompat tinggi ni bukan yang macam yang dalam video tadi. Saya akan tunjukkan ke awak cara senang untuk awak buat kat rumah. Tak payah buat dekat luar. Ini untuk kawasan dalam rumah saja. Awak tengok cara yang pertama untuk awak buat lari landas berbentuk J. Macam mana? Awak take note. Tengok video ni dulu.
Saya nak awak buat gaya face body flop. Okay, first kali awak kena buat macam ni. Kat video saya ni. Okay. Awak lari saat perlahan-lahan saja lari. Lari yang make sure berbentuk J. Slow je awak lari. Awak tak perlu buat dekat luar. Buat dekat halaman rumah pun tak apa. Dalam rumah pun tak apa. Awak buat slow macam tu dia buat. Okay. Awak lari first berbentuk J sahaja. Lepas tu nanti awak buat yang ikut yang ni pula. Awak dah buat lari landas J. Kemudian awak buat macam ni. Langsung maju yang pertama, anak-anak berdiri membelakang tilam. Dua, angkat kedua-dua belah tangan dan fleksi sedikit lutut. Dan yang ketiga, lonjak dan mendarat dengan bahagian belakang. Okey. Tujuan ansur maju. Faham tak yang mula? Mula awak dah buat lari landas bentuk J. Lepas tu nanti awak cut lah video tu ke apa ataupun awak stop sekejap. Awak cari tilam dekat rumah awak, ada tilam yang tebal tak? Macam tilam, tak kisah katil awak, kalau tinggi katil awak tinggi, awak boleh buat gaya macam ni. Awak berdiri, belakangkan tilam, lepas tu awak angkat kedua-dua belah tangan, fleksi sedikit lutut, lepas tu awak macam melonjak, bukan melonjak betul-betul lah, kiranya awak henjut sikit kaki dan awak mendarat dengan bahagian belakang, macam gambar ni. Faham tak setakat ni? Ke awak boleh imagine tak? Faham, cikgu. Dan saya akan bagi awak kuis, jawab dan screenshot hantar nama dengan kelas. Okay, screenshot, buat screenshot markah nama dengan kelas awak. Okay, sementara awak buat, saya akan bagi awak dengar satu juga untuk Zumba. Awak nak buat dengan adik-beradik awak, dengan family. 이제 나만 생각나서야 밤에 잠도 잘
Alright, nanti screenshot letak nama awak dalam grup yang kuis tadi tu. Okay, ada sesiapa yang nak buat rumusan apa yang awak belajar hari ni? Lompat tinggi, kesalahan yang berlaku semasa lompat tinggi, fase semasa lompat tinggi, peralatan yang digunakan. Okay, itu yang kita belajar hari ni. Alright, saya nak tanya awak, dalam lompat tinggi ada berapa fasa? 4. Okay, apa dia? Penujuan, pendaratan, Pendaratan ialah sekali. Okay, lepas penujuan? Lonjakan. Betul tak? Lepas lonjakan, fasa, layangan dan terakhir adalah pendaratan. Alright. Ada soalan nak tanya? Faham tadi pasal yang video tadi tu? Okay, tak ada apa-apa nak tanya? Alright, itu sahaja kelas hari ni. Jaga diri, jaga keselamatan awak, jaga kesihatan dan kita jumpa next class. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih Sama. cikgu.